Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Nama saya Muhammad Isyaf bin Abdul Sanim dan ahli kumpulan saya Muhammad Danish bin Muhammad Nizam dan Muhammad Adam bin Muhammad Noh. InsyaAllah kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk poster kami adalah perbandingan had zina dan qazaf. Objektif utama kami adalah untuk menjelaskan konsep had zina dan qazaf dan menghuraikan perbandingan hukuman had zina dan qazaf. Seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya Muhammad Danish dan bin Muhammad Nizam untuk menceritakan tentang konsep dan peruntukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish bin Muhammad Nizam, nombor matrik A196811. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan ini dengan membentangkan konsep zina dan qazaf. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya bertajuk Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, mengatakan bahawa zina merupakan suatu perbuatan persetubuhan haram yang sengaja antara lelaki dan perempuan pada kubulnya tanpa sebarang syubhah. Manakala qazaf pula bermaksud suatu lontaran tuduhan zina atau penafian nasab terhadap seseorang yang baik. Konsep zina ialah suatu perbuatan zina, manakala qazaf ialah tuduhan zina kepada seseorang. Seterusnya kita pergi kepada peruntukan. Peruntukan kepada hukuman zina. Di dalam surah An-Nur ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mafhumnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan. Adapun peruntukan kepada hukuman qazaf. Di dalam surah yang sama, surah An-Nur, dalam ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Mafhumnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Noh, nombor matrik A197383. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan teruskan pembentangan dengan satu isi, iaitu hukuman di antara perbezaan antara had zina dan qazaf ini. Baiklah, boleh kita lihat adalah daripada hukuman yang dikenakan kepada zina terbahagi kepada dua, iaitu ghairu muhsan dan muhsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ghairu muhsan? Ghairu muhsan ini adalah lelaki ataupun perempuan yang masih belum ada akad yang sah dalam ataupun kata nama lain tidak pernah berkahwin lagi. Dan hukuman yang dikenakan ke atas mereka adalah sebanyak 100 kali sebatan. Manakala muhsan adalah lelaki ataupun perempuan yang sudah ada akad yang sah atau pernah berkahwin, maka akan dikenakan hukuman rejam sehingga mati. Manakala kita lihat daripada hukuman yang dikenakan kepada qazaf pula adalah sebanyak 80 kali sebatan. Baiklah, untuk isi yang seterusnya adalah mengenai pembuktian, bagaimana kita ingin membuktikan persalah itu sendiri. Baiklah, dengan pembuktian yang kita lihat daripada dua perspektif yang sama, iaitu pada zina zina dan juga qazaf melihat pada ikrar, iaitu pengakuan. Pengakuan pada zina adalah mesti pengakuan dari penzina sendiri, akan tetapi terdapat syarat-syarat ikrar itu sendiri di mana penuduh itu ataupun pesalah itu mestilah waras dan cukup umur, dan seterusnya adalah pengakuan itu mesti dalam bentuk kata-kata. Dan akan tetapi jika pesalah itu bisu ataupun pekak, bahasa isyarat sudah memadai dan ia dibolehkan mengikut mazhab Syafi'i. Dan yang seterusnya adalah pengakuan mestilah bermunasabah, dan yang terakhir adalah pengakuan mesti dibuat dengan kerelaan hati tanpa paksaan.
Begitu juga dengan qazaf, kita boleh lihat adalah dengan pengakuan daripada qazif, iaitu yang menuduh, iaitu penuduh. Baiklah, untuk isi yang kedua pula adalah syahadah, penyaksian. Perbezaan daripada zina dan qazaf, zina memerlukan 4 orang lelaki yang adil, manakala qazaf memerlukan 2 sahaja lelaki yang adil. Dan yang terakhir adalah terdapat perbezaan di mana zina untuk membuktikan yang terakhir adalah dengan qarinah. Qarinah itu apa? Qarinah itu adalah bukti petunjuk di mana jumhur fuqaha semua menolak qarinah ini, akan tetapi kecuali mazhab Maliki sahaja yang menerimanya. Sebagai contoh adalah DNA lah yang kita boleh lakukan. Dan seterusnya adalah qazaf pula, kita dapat lihat melalui sumpah. Sumpah ini pula kita dapat bahagikan kepada 3, iaitu sumpah saksi yang dilakukan sebelum membuat persaksian. Yang kedua adalah sumpah orang yang dituduh, iaitu makzuf. Dan yang terakhir adalah qazif, sumpah untuk menolak tomahan atau mensabitkan hak atau disebabkan keengganan orang didakwa bersumpah. Berdasarkan pembintangan daripada sahabat saya, dapat saya simpulkan kesimpulan bahawa kaedah pembuktian bagi hukuman zina lebih ketat berbanding dengan hukuman qazaf. Ini kerana kesalahan zina merupakan hukuman hudud yang paling tinggi berbanding kesalahan hudud yang lain, termasuklah kesalahan qazaf. Sekian saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.